Hai, salam sejahtera. Saya Dr. Hema. Hari ini ingin menerangkan tentang pelitup muka dan perubahannya. Sejak awal tahun ini kita sudah digempar-gemburkan dengan jangkitan COVID-19 yang amat berbahaya, yang sudah mencapai tahap antarabangsa, ya. Dan di Malaysia sendiri kes sekarang sudah melebihi angka 9,000 dengan kematian sebanyak 125 kes. Pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan untuk membendung jangkitan ini, dan salah satu langkah terpenting adalah dengan memakai pelitup muka yang baru-baru ni sejak 1 Ogos sudah diperketatkan lagi, di mana semua orang wajib memakai pelitup muka ini di mana-mana pun anda berada. Okey, cerita tentang pelitup muka ini sebenarnya kita ada dua jenis, ya. Satu adalah perubatan medical mask ataupun bukan perubatan, non-medical mask. Okey, mask medical yang sering kita lihat di tempat awam, banyak orang yang sering memakai. Mask medical ni boleh dibeli di farmasi-farmasi, dan saya ingin berkongsi tips untuk membeli mask, ya. Okey, jadi yang pertama, anda perhatikan anda mahu dewasa atau kanak-kanak. Okey, then semasa membeli mask, ya, ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian. Misalnya ini BFE adalah tahap penyerapan bakteria. Okey, dan satu lagi PFE adalah particle filtration efficiency atau tahap penyaringan partikel atau benda asing. Okey, dua-dua ni harus melebihi 95%. Itu adalah standard lah untuk menjaga kesihatan kita. Kalau kurang dari itu, mask tersebut tidak terlalu berkesan, ya. Dan juga yang 3-ply harus ada 3 lapisan, di mana lapisan luar, lapisan tengah dan lapisan dalam di setiap mask itu, ya. And then juga pengiktirafan mask tersebut penting juga. Boleh perhatikan kata-kata seperti ini: FDA, Food and Drug Association, ASTM, American Standard, kita ada EN iaitu European Standard, atau YY atau YT, China Standard. Dan keempat-empat ni memang sudah diiktiraf penuh oleh kerajaan dan pihak antarabangsa, ya. WHO memang diiktiraf, jadi memang selamat untuk dipakai. Semasa anda membeli mask, tidak perlu semua kata-kata ini harus ada di dalam kotak ini, ya. Salah satu atau dua pun sudah mencukupi, tapi pastikan harus ada salah satu lah, ya. Setelah itu kita pilih mask yang sesuai dengan kita. Okey, sebelum memakai mask ini, kita harus mencuci tangan dengan cara yang betul, langkah-langkah yang betul. Kalau anda tidak pasti, boleh dimuat turun dari internet, boleh print atau boleh beli poster dan sebagainya. Okey, biasanya ada yang 7 langkah atau 8 langkah. Setelah cuci tangan bersih dengan air mengalir dan sabun selama 20 saat, atau boleh pakai hand sanitizer yang berlandaskan alkohol, itu lebih baguslah, ya. Okey, tapi yang paling bagus adalah cuci tangan. Cuci tangan. Okey, cuci tangan. Setelah tu kita ambil mask kita, pegang di bahagian tali ni, ya. Okey, jadi sekarang perhatikan warna di depan dan belakang, putih dan biru.
Okay, biasanya yang jual di pasaran itu adalah biru atau hijau. Dan yang berwarna ni biasanya di luar. Dan yang warna putih tu di bahagian dalam. Tapi ada juga setengah kedai yang menjual putih di dalam dan luar. So anda harus berhati-hati ya semasa memakai mask tersebut. Mungkin keliru sedikit. Okay, kalau untuk bahagian luar kita ada lipatan yang mengarah ke bawah. Okay, dan untuk yang dalam lipatannya mengarah ke atas. Kalau lupa yang mana satu depan belakang. Dan satu lagi tu kita ada kepingan logam ya. Logam ni harus berada di atas hidung kita, bukan di bawah dagu ya. Ini adalah cara betul. Dan setelah itu kita boleh masukkan ke dalam muka kita. Okey, seperti ini. Dan tutup di sini bahagian kepingan logam supaya mengikut bentuk hidung. Setelah itu yang bahagian bawah tutup dagu kita. Okey, pastikan tidak ada ruangan di antara muka dan mask. Okay, untuk mencegah pencemaran daripada memasuki hidung kita. Okey, jadi selama memakai mask ini, jangan sentuh di bahagian depan mask ini. Kalau tersentuh, cepat-cepat basuh tangan. Okey, sebab ini adalah kawasan yang paling memudaratkan sebab dia akan menangkap semua kotoran dan pencemaran ya. Okey. Satu lagi yang saya mahu ingatkan adalah semasa makan. Waktu makan banyak di antara kita yang suka tarik, letak di dagu dan makan. Okey, langkah ini adalah paling berbahaya sebab kotoran yang sudah ada di dalam leher kita akan menyentuh bahagian dalam mask kita. Dan seterusnya semasa kita pakai lagi mask, kotoran tersebut akan menyentuh hidung kita dan masuk ke dalam saluran pernafasan. Okey, jadi kalau anda sedang makan, tolong tanggalkan mask ini dahulu. Okey, caranya pegang tali ni, tundukkan kepala dan keluarkan. Simpan di dalam plastik zipper. Plastik zipper, plastik yang bersih ya. Dan tutup. Makan, setelah itu cuci tangan lagi dengan betul. Dan boleh memakai lagi mask yang sudah disimpan tadi. Tolong jangan simpan di dalam beg atau atas meja makan dan tempat lain ya. Dan sebelum pakai, pastikan mask kita masih dalam keadaan yang baik. Tidak tercemar, tidak kotor, tidak basah, lembab. Okey, pakai lagi. Biasanya satu mask tu yang terbaik tu 3 jam kita pakai dan ganti. Tapi memang diperbolehkan sampai maksimum 8 jam untuk satu mask. Setelah itu memang harus dibuang. Okay. Sentuh di bahagian tengah-tengah ni ya. Cepat-cepat kita buang ke dalam tong sampah. Ya, kalau boleh tong sampah yang tertutup. Okay, dan itu adalah penting sangat. Jangan pula buang di atas di tepi jalan, di apa, kadang orang dilipat-lipat, disimpan bawah kerusi ke apa. Tolong jangan buat seperti itu. Memang bahaya sangat.